Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Melati kuntum tumbuh melata, sayang merebah di pohon cemara. Assalamualaikum, mulanya kata saya sembah pembuka bicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asfalila binti Haji Jaafar, peserta SPHU ambilan Mei 2023 batch yang ke-12. Tazkirah saya pada hari ini adalah berkaitan dengan modul ke-6 SPHU, iaitu penghayatan sirah Madinah, dan subtopik yang saya ambil ialah Bukit Uhud dan perkuburan syuhada. Saya berminat memilih tajuk ini kerana saya pasti setiap travel agency akan membawa para jemaah untuk berziarah ke Bukit Uhud bagi mengenang pengorbanan Nabi baginda sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabat demi menegakkan syiar Islam di bumi Madinah. Jabal Uhud atau Bukit Uhud mempunyai keistimewaan tersendiri. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Bukit Uhud adalah salah satu bukit yang akan terdapat di dalam syurga kelak. Jika kamu hendak melihat bukit-bukit di syurga, maka berziarahlah ke Bukit Uhud. Demikian hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Bukit Uhud terletak kira-kira 4.5 km di sebelah utara kota Madinah. Bukit Uhud mempunyai ketinggian sekitar 1,050 meter, manakala ukuran panjangnya lebih kurang 7 km. Bukit Uhud terbentuk dari batu-batuan granit, marmer merah dan batuan lainnya. Jika dilihat dari kejauhan, Bukit Uhud kelihatan menyendiri, tidak bersambung dengan bukit-bukit lainnya. Justru ia dinamakan Jabal Uhud yang bermaksud bukit yang menyendiri. Di kaki Bukit Uhud inilah terletaknya 70 jasad para syuhada yang gugur semasa peperangan Uhud berlaku. Dan di lembah ini juga menyaksikan pertubuhan darah antara tentera Islam yang dipimpin oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berperang dengan tentera kafir Quraisy yang dipimpin oleh Abu Sufyan. Perang Uhud tercetus akibat dendam bercampur malu kerana kekalahan tentera kafir Quraisy semasa peperangan Badar. Ketika itu, tentera Islam hanyalah 300 orang, manakala tentera kafir Quraisy ramai 1,000 orang. Namun dengan kuasa Allah dan pertolongan daripada Allah, tentera kafir Quraisy dapat dikalahkan oleh tentera baginda sallallahu alaihi wasallam. Sejak itu, kaum Quraisy Mekah sentiasa berazam untuk membunuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Matlamat mereka hanyalah satu, iaitu membunuh Muhammad. Maka pada bulan Syawal tahun ke-3 Hijrah bersamaan Mac 625 Masihi, berlakulah satu peperangan dahsyat yang menyaksikan Nabi tercedera agak peras sehingga tubuh badan Nabi dipenuhi darah. Peperangan ini melibatkan 700 umat Islam menentang 3,000 tentera musyrikin Mekah. Pada fasa inilah ramai tentera Islam yang telah gugur syahid kerana mempertahankan agama Islam dan juga mempertahankan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di mana sebahagian besar sahabat juga telah merasa patah semangat, merasa kecewa dan sedih kerana menyangka Nabi telah pun wafat. Ini kerana mereka melihat kecederaan Nabi agak teruk pada waktu itu, di mana kepala Nabi telah pun berdarah, bibir Nabi telah pun koyak dan gigi Nabi telah pun patah akibat peperangan tersebut. Dan seluruh badan Nabi telah dipenuhi darah. Jadi mereka menyangka Nabi telah pun wafat. Nabi menyadari hal itu dan dia berusaha untuk bangun, untuk bangkit dan cuba untuk memanjat sebuah batu. Sekiranya Nabi panjat atas batu tersebut, maka para sahabat akan nampak Nabi, dapat melihat Nabi itu masih hidup. Tapi apakan daya, kerana kecederaan yang agak teruk itu, Nabi tidak mampu untuk memanjat batu tersebut. Sehinggalah seorang sahabat yang bernama Sayyidina Talha menawarkan tubuhnya dan menawarkan badannya untuk Nabi pijak agar Nabi dapat naik ke atas batu tersebut. Setelah Nabi berjaya memanjat atas batu tersebut atas bantuan Talha tadi, Nabi pun memanggil semua tentera Nabi, memanggil semua sahabat Nabi untuk berundur dan menuju ke Bukit Uhud yang bernama Mahasir. Pada waktu itu ramai lagi tentera-tentera musyrik Mekah yang mengejar Nabi. Antaranya adalah Ubay bin Khalaf. Dan akhirnya Ubay bin Khalaf ini Nabi bunuh dengan tangan Nabi sendiri, dengan tombak yang Nabi ambil daripada sahabatnya, dan Nabi tusukkan ke tubuh Ubay bin Khalaf ini. Dan dikatakan Ubay bin Khalaf inilah orang pertama dan terakhir yang dibunuh oleh Nabi. Demikianlah kisahnya, di mana walaupun Nabi ini seorang panglima perang, seorang ketua, baru seorang saja yang Nabi bunuh. Peperangan Uhud berakhir apabila tentera kafir Quraisy meninggalkan Madinah kerana menyangka telah berjaya membunuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Peristiwa peperangan Uhud ini memberi kesan yang amat mendalam kepada baginda Rasulullah kerana selain daripada 70 sahabat Nabi yang gugur, antara 70 orang itu termasuklah bapa saudara kesayangan Nabi, iaitu Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib. Kematian bapa saudara Nabi ini amat menyedihkan Nabi lah, kerana Nabi amat menyayangi dan mencintai bapa saudaranya itu. Dan ia memberi kesan yang amat mendalam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Okey, pengajaran daripada pertemuan ini adalah banyaklah. Antaranya yang pertama sekali, kita hendaklah mematuhi arahan ketua. Terutama sekali pada waktu itu ketua kita adalah baginda Rasulullah sendiri. Pengajaran yang kedua, kita hendaklah sentiasa bercita-cita untuk mati syahid demi menegakkan agama Islam yang suci. Yang ketiga, menghargai pengorbanan Rasulullah untuk umat. Kemudian umat Islam kenalah bijak mengatur strategi. Dan yang akhir sekali, tidak mudah berputus asa. Hendaklah berusaha hingga ketitisan darah yang terakhir. Sekian dahulu tazkirah saya pada kali ini. Saya akhiri dengan 2 rangkap pantun. Kalau ada sumur di ladang, boleh saya menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, boleh kita berjumpa lagi. Memetik sayur untuk jualan, masak lemak daun meranti. Salam kasih, salam perkenalan. Di Baganalang ketemu nanti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.